dia. Nak dengar suara dia sendiri tak boleh. Nak kecap dengan lidah tak boleh. Nak berbual dalam poket tak boleh. Yang kita boleh kenal dia ialah melalui nama. Nama Al-Jabarut. Nama Al-Mutakabbir. Nama Ar-Razak. Nama 99 nama. Tiap-tiap nama ada fungsi dia. Yang bila kita syarah betul-betul, kita faham betul-betul, tahulah dia. Tahulah kita bahawa dia memang kuasa sungguh. Kami semua adalah lemah dan kerdil. Sebab itulah ahli sains tak pernah sebut sebagaimana Quran sebut fakullan akhadna bi dhanbi. Faminhum man arsalna 'alayhi hasiba wa minhum man arsalna 'alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna. Ini hak sains tak reti nak sebut. Yang reti sebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Fakullan akhadna bi dhanbi, surah Al-Ankabut. Semua manusia aku bertindak kerana dosa. Tak ada tindakan yang aku buat saja-saja, tak ada. Aku bertindak kerana dosa. Sejak pada zaman mana sampai ke zaman, sejak di zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Muhammad, tiap-tiap tindakan Allah, baik kemarau, baik banjir, baik miskin, baik berperang, baik balas sama sendiri, semuanya bidzambih. Bidzambih al-ba' li sababiyah. Kerana dosa, sebab dosa. Dosa. Kenapa dosa? Ahli sains tak reti dosa. Dosa ialah kesalahan yang kita buat pada Tuhan punya dunia. Bukan Tuhan punya Kelantan, bukan Tuhan punya Malaysia, Tuhan punya dunia. Langit yang ada bumi ada Tuhan dia. Hak ni pun ahli sains tak reti juga. Yang reti ialah orang baca Quran. Rapat dengan Nabi-Nabi, rapat dengan awliya Allah, dan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala perah kita dengan segala infra. Kita sebut infra makna kemudahan asasi. Kita sebut jalan raya, sebut longkang, kita sebut apa lagi, api air. Ni kemudahan yang manusia buat. Allah buat kepada kita kemudahan asasi lebih pada itu. Bumi itu kemudahan asasi. Bila tak ada bumi, mana manusia boleh hidup? Allah Ta'ala buat bumi. Dia beratus juta tahun dulu proses membuat bumi ini baru wujud. Jalan raya, parit, tak payah mari Nabi. Orang komunis, saudara pergi ke negeri komunis, baik Rusia, baik China, dia kata Tuhan tak ada, tapi negeri dia ada parit, ada longkang, ada jalan raya, ada mapakah, ada apa. Untuk mengadakan infra yang zahir ini tak payah mari Nabi pun, otak dah cukup. Allah Ta'ala beri pada manusia otak. Yang berkandak pada Nabi dan berkandak pada Islam ialah kerana ada di sebalik hak ahli sains tak reti ni, ada orang yang reti, namanya Nabi. Akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu fakullan akhadna bi dhanbi. Tiap-tiap manusia yang aku bertindak, aku bertindak kerana dosa. Cara aku bertindak faminhum man aghraqna asalna alaihi hasibah. Ada di antara mereka yang aku kirim mari hujan batu. Hujan batu pernah aku buat timpa atas manusia. Ahli sains hanya beritahu kepada kita hujan batu ni berpunca daripada pertembungan dua angin, angin barat ke timur, mari tu bertembung di sini, berputar, dia berpusing, maka diangkat semua di bawah. Ada orang diangkat, orang ada kambing beri diangkat, kami ada rumah diangkat rumah, ada batu diangkat batu, dia curah dia lain. Itu kata ahli sains, tapi di sebalik berlaku hujan batu baik, mendak bumi baik, kami manusia ditelan dengan bumi telan manusia, timpa air banjir, bidzambih, kerana dosa. Kalau kita bersalah dengan kerajaan, kita panggil bersalah. Kalau dosa dengan Allah, Allah tak panggil bersalah, umumnya Allah panggil berdosa. Jadi mau tak mau kita dengan kerajaan, kita jaga peraturan dia. Jangan curi motosikal, jangan itu, jangan ini, jangan pecah rumah. Itu kesalahan. Kerajaan perkata salah, Allah Ta'ala perkata salah. Dan ada benda-benda yang kerajaan kata boleh, tapi benda itu Allah Ta'ala kata boleh. Ini jadi masalah. Sebab itulah para hadirin sekalian, kita berhimpun malam ini kebetulan awal Zulqa'dah, dan 4 hari dan 5 hari dah bulan haji, Zulhijjah. Dalam surah ada surah Al-Hajj. Surah semayang tak ada. Surah puasa, surah siyam, surah salat tak ada. Surah zakat tak ada. Surah haji ada.
Dan ayat yang dibaca sekejap tadi, awal surah haji, yang dia mula dengan zalatus sa'ah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Surahnya surah haji, menerang masalah haji. Tapi dimula dengan gegaran kiamat. Kenapa para hadirin semua kita nak kata kerana ni? Payahlah. Kerana kita tak tahu kerana sebab apa Allah Ta'ala mulakan surah haji dengan cerita kiamat. Patut-patut cerita ni bermula dengan cerita haji. Tapi kata orang, alim ulama kita sebut bahawa itu haji dan semayang. Kita semayang hari-hari, kita semayang 5 waktu baik, sunat baik, fardu baik, kita hadap ke Kaabah. Bukan sembah Kaabah. Kerana kalau Kaabah tercabut dari bumi, dibawa banjir ke sebagainya, kita semayang ke Kaabah juga, hala Kaabah juga. Kita duduk tak kuat terbang, kita tak semayang menerak walaupun Kaabah di bawah. Tanda kita bukan puja Kaabah. Kita duduk kapal selam di bawah data laut, tetap semayang melentang walaupun Kaabah di atas. Tapi kita semayang ke arah nak menyatu padukan masyarakat sekalian. Menandakan bahawa semayang baik, haji baik adalah latihan. Latihan kecil-kecilan untuk manusia ingat pada mahsyar. Bila bunyi azan, semua kena tinggal. Yang makan kena berhenti makan, yang masyarakat kena tutup paik, yang berjual beli kena berhenti jual beli. Semua pergi ke Baitullah. Baitullah, masjid kampung Balesah ni, rumah Allah secara kecil-kecilan. Hak rumah Allah secara induknya ialah di Kaabah. 5 kali saya kita diminta tinggal segala-gala. Macam betul-betul kita terima panggilan Malikul Maut. Sebagaimana orang yang ambil nyawa oleh Malikul Maut, mau tak mau terpaksa tinggal. Nasi nak tinggal kerana mati. Tengah tidur tinggal bantal kerana mati. Tengah apa pun kena tinggal semua kerana mati. Maka cuba olok-olok mati. 5 kali sehari kita diajar berlatih mati. Tinggal semua segala-gala. Rumah tangga, anak, isteri, orang korporat tinggal duit dia, orang politik tinggal kempen dia, segala-gala. Berlatih untuk menghadapi mati. Dan di Makkah sendiri, ketika mana kita berhubung di sini, orang sedang berhubung di Makkah. Dengan bersiap dengan pakaian tertentu, macam pakaian orang mati. Tak kira raja, tak kira rakyat, orang miskin, orang makin miskin. Maka Allah Ta'ala sebut gagaran kiamat waktu haji untuk mengingati pada kita bahawa kiamat tetap berlaku. Dan bila berlaku, betul-betul kamu macam orang haji lah. Tinggal rumah tangga. Orang haji tinggal pejabat, tinggal gedung dia, tinggal rumah dia, tinggal kebun halaman dia, tinggal anak isteri, tinggal pergi. Wukuf. Duduk. Wukuf maknanya duduk. Berhenti. Tidur. Tak apa. Asalkan tinggal rumah tangga segala-gala untuk duduk sana. 5 kali sehari kita dilatih dan sekali setahun kalau boleh kita diminta pergi ke Makkah. Latihan-latihan begini tak ada. Tidak diajar oleh ahli sains. Tidak diajar oleh ahli teknologi. Kerana mereka hanya mengupas benda yang sedia ada. Benda hak tak ada lagi, benda hak orang panggil benda tidak al-ghaibiyat, mana ahli sains boleh reti. Jadi oleh yang demikian para hadirin semua, kita berhimpun malam ini samping kita menghormati tetamu negeri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sikit lagi akan memberi amanah dan luahan hati dia. Serta dengan itu kita ingat bahawa kita sekarang sedang berada di bulan Haji Zulhijjah, dan kita semua kalau boleh puasa. Boleh lewat sikit saya sebut. Dia boleh 1 bulan dulu kaedah dulu. Zulhijjah puasa. Kerana orang haji ini orang yang dikira gila-gila dengan Allah. Bila sampai di sana kita pusing rumah. Kita panggil tawaf. Macam kita nak pergi jumpa seorang sahabat baik, kita pergi ke rumah dia, beri salam. Dia tak buka pintu, kita pergi ke tangga satu lagi. Ke tangga dapur. Beri salam. Tak ada lagi, kita pusing lagi. Boleh dia ada tangga 2 usuk. Tak jumpa lagi, pusing lagi. Satu latihan yang memberi harapan yang begitu sekali dekat kita dengan Allah Subhanahu Taala. Orang politik, lebih baik kita orang politik, mesti rapat dengan Allah. Orang meniaga, mesti rapat dengan Allah. Ibu bapa di rumah, mesti rapat dengan Allah. Anak cucu di rumah, mesti rapat dengan Allah. Siapa ahli budaya, ahli seni, semua sekali rapat dengan Allah. Kerana walau bagaimana,
walau bagaimanapun kita tak sudah dengan Allah. Maka sekali-sekala bila nampak manusia ni leka lalai, Allah Ta'ala watan dengan banjir. Kalau padan dengan banjir, dia watan dengan banjir. Kalau padan dengan tsunami, tak padan dengan banjir, dengan tsunami. Sekali meletup di Sumatera dekat Aceh ni, ombak dia kesan sampai ke Yaman, sampai ke Somalia, sampai ke Kenya apa semua sekali. Berapa puluh ribu batu kilometer nak sampai ke sana. Tapi benda ni berlaku. Nak sedap tak sedap, dulu lagi lah. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha. Para hadirin sekalian, dalam masa kita duduk sini, selain pada kita mengingati dosa yang manusia buat, yang kadang-kadang dosa kita ditimpa oleh Allah atas kita dan berjangkit pada orang lain. Dan kadang-kadang orang lain buat dosa, kita sama menanggung, kita juga menanggung sama. Kerana hak yang salah tu padan dengan salah dia. Hak yang kita tak salah ni, mulut kita senyap. Mulut kita tidak amru ma'ruf nahi munkar, kena juga. Kamu mesti, Nabi kata la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw yusallitanna Allahu 'alaikum syiratu. Kamu mesti suruh orang lain sama buat benda makruf, dan kamu juga mesti larang orang lain sama tahan daripada buat munkar. Ataupun kalau kamu tak nak, aku kirim mari manusia jahat menjadi ketua kamu. Ketika itu sembahyang hajat pun tak ada guna, berdoa pun tidak makbul. Ini satu daripada punca kita selalu mengadakan tazkirah. Sama tazkirah atas surau, tazkirah atas masjid, tazkirah di padang ini. Perlu tazkirah, kerana daripada tazkirah ni lah manusia boleh sedar. Dengan duit manusia tak sedar, bukan manusia makin leka. Kalau duit tidak ditazkirahkan waktu mencarinya dan waktu membelanja. Dengan pangkat manusia tak sedar, kecuali pangkat yang ditazkirahkan belum daripada mereka memegang satu jawatan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Setelah manusia lupa tazkirah yang kami beri, setelah manusia lupa ma dzukiru bih, tazkirah yang diberi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bertindak dengan cara kami buka segala benda yang dia nak. Satu babak. Sepatutnya kalau mengikut fikiran kita, kalau tidak mengikut sistem Allah Ta'ala, bila manusia lupa tazkirah, tu bala. Tapi ada masa Allah Ta'ala beri kepada kita apa yang kita nak bila kita lupa tazkirah Allah Ta'ala. Tetapi falamma farihu ma'utu, setelah manusia galak ketawa dengan apa yang diberi, akhaznahum baghtah, aku bertindak secara mengejut, fa idzahum mublisun, tahu-tahu manusia terkapai-kapai. Ini para hadirin semua yang menyebabkan kita manusia Muslim diajar supaya duduk dalam keadaan al-khawf war-raja. Kita duduk dalam keadaan gerum dan harap. Kita ada seronok. Seronok dapat makan, seronok dapat minum, seronok dapat kerja, seronok dapat duit, seronok dapat sihat, seronok itu ini. Betul ke seronok ini berupa nikmat ataupun umpan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Istidraj, umpan. Kadang-kadang nikmat Tuhan beri betul-betul nikmat. Syaratnya kita pandai menggunakan nikmat Tuhan beri itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan punya nikmat, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik nikmat sihat, pangkat, harta, makan, minum, ekonomi, kukuh, semua ni nikmat. Syaratnya nikmat ini benar-benar boleh disebut kiranya kita pandai menggunakan nikmat ini mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau tak pandai guna, nikmat tu bertukar menjadi laknat. Dan waktu tufan Nabi Nuh, Nabi Nuh AS, kita semua tahu tufan air dari langit bertembung dengan air di bumi. Air di bumi mari di mana? Wa farat tanur. Air di bumi keluar daripada dapur Nabi Nuh.
Dapur tempat masak nasi. Dapur tempat masak tom yam. Dapur tempat masak teh. Dapur tu mengeluarkan air. Sepat-sepat. Air kalau sikit, alhamdulillah. Boleh minum. Tapi kalau banyak. Ini benda ni menjadi keperluan hidup kita orang Islam. Tak kira Melayu Islam, tak Cina Islam, kau India Islam, kau Thailand Islam, kau Amerika Islam. Kau. Dia reti benda ni. Hidup kita hanya menumpang kuasa Allah. Kita dapat pangkat. Katalah menjadi menteri besar, jadi perdana menteri, jadi raja, jadi agung, jadi king, queen. Benda ni kita panggil nikmat. Nanti dulu, tak tentu lagi. Nikmat ni kalau kita pandai guna benda tu sebagaimana kerana kemuliaan Allah, barulah nikmat. Tapi kalau Qarun dapat duit, adakah nikmat? Qarun, inna Qarun kana min qaumi Musa fabawa alaihi wa atainahu minal kunuz ma inna fatihahu latanu bil usbah. Aku beri kepada Qarun itu begitu banyak sampai anak kunci dia tu kena muat atas lori. Zaman dulu lori tak ada lah. Unta tu lori dah sekarang. Anak kunci tak boleh guna poket terlalu banyak. Muat atas lori. Tapi adakah duit itu merupakan nikmat pada Qarun? Fa khasafna bihi badal al-ard. Aku telan Qarun dan negeri dia dalam perut bumi. Qarun tak kira lah. Negeri dia dar. Jadi kampung dia. Telan nak perut bumi. Jadi, nikmat apa macam ni? Puncanya kerana lawan Nabi. Nabi ni sebenar-benar nikmat. Bila orang dilantik menjadi Nabi, maka orang ni sah. Orang baik. Kerana ilmu dia bukan belajar di pondok, bukan belajar di sekolah, bukan belajar di universiti. Belajar dengan Allah. Jadi bila kita lawan Nabi, baik Nabi Musa, baik Nabi Muhammad, maka sebanyak mana yang kita panggil nikmat tu, tak tentu lagi. Terbalik. Boleh jadi terbalik menjadi laknat. Ini benar-benar yang perlu kita fikir bersama dalam masa kita berhimpun malam ini dan mana-mana sekalipun. Berhimpun malam ini, berhimpun jumpa pemimpin. Sekadar nak royak Kelantan yang boleh buat jambatan, boleh buat jalan raya. Malaysia boleh buat lebuh raya. Pergi ke negeri komunis, ada benda ni. Saya pergi ke negeri Cina, tengok rumah batu, sopa sini, askar, polis, makanan murah. Dan dunia hari ini, mengikut ceritanya, segala pelabur-pelabur pakat pergi ke Cina semua. Dan yang berbeza Datuk Ibrahim Ali ada bersama kita ni. Dia bawa balik daripada Cina. Dia beritahu pada kita perkara-perkara yang dia minta daripada saya. Saya pergi semula ke Cina, tiru orang Cina. Maknanya sekadar nak pakai sedap, nak pakai comel, baju saya pakai boleh jadi mari Cina juga ni. Tidak mesti benda tu mari Nabi lah ajar. Tak. Nabi ni mari ajar kepada kita ilmu yang ahli sains tak reti, saintis tak reti, ahli politik tak reti. Ada benda lain yang perlu kita reti melalui Nabi. Sebab itulah kita bersungguh sangat pegang Islam. Dia duka cita lah. Kita boleh sebut duka cita lah. Kalau dia lawan Islam ni bukan Cina. Bukan Cina Buddha, bukan Cina Kristian. Orang Melayu. Ada piah atas kepala. Ada janggut dai. Ada jubah tu. Lawan. Tak kena mana. Kita pun tak reti. Tak kena mana. Kita bawa Islam. Islam ni bukan macam pilihan. Islam ni wajib dilaksana. Islam ni kalimatullah. Kalimatullah makna sepatah kata Allah. Sepatah kata ni boleh kerana kita kerak-kerak benda sepatah. Kita katalah makan. Makan sepatah. Kalau saya sebut tuan-tuan semua diminta ma. Tuan-tuan semua dijemput kan. Makan ni sepatah. Bila kita kerak dua, kerak tiga, tak reti lagi. Tak jadi perkataan. Quran sebuah ni kalimatullah, sepatah kata pada Allah. Yang tak boleh kamu nak kerak-kerak, kamu nak asin, tak boleh. Kalau mu buat juga tu mu punya pasal bodoh. Saya pasal ya. Ni benda ya. Nak nanti orang tak marah. Sampai bila pun tak boleh. Kerana sengaja Allah kullun ya'malu ala syakati. Masing-masing manusia ni bergerak mengikut cara masing-masing. Tapi nak menyatukan benda tak ada atas muka dunia boleh buat. Lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi duit tak selesai juga.
bagi lesen, tak selesai juga. Tapi bagi agama, baru selesai pun tak selesai juga. Tapi tak ada cara lain pada cara Islam, cara agama. Boleh menyatukan Melayu, Cina. Jadi Mekah sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi, sekarang ni kau hak lepas dah. Kita tengok, ada 1001 muka, 1001 bahasa. Ada Melayu, ada Cina, ada Turki, ada entah. Segala makhluk tamu dia ada berlaku, ada muka. Kenapa? Orang Islam berlaku. Cumanya Islam, hak yang ada ni, hak apa ni, hak belum pada ni, tak kena marah. Kerana Islam masing-masing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, waktu beliau balik daripada Gua Hira, balik dalam keadaan menggeligut, getar tubuh. Perempuan isteri Khadijah beri hibur hati dia. Kalla wallahi la yukhzika Allah abada. Abang jangan susah hati. Orang macam abang ni Allah Taala tidak akan hinakan. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'in al haq. Abang ni buat benda-benda comel berlaku, iaitu dengan kaum kerabat baik, tidak balas dengan adik-beradik, tidak balas dengan sepupu apa dak. Dan abang tu beri kerja kepada orang tak ada kerja. Dan abang jamu orang dhaif tengah malam buta mari boleh makan. Dan abang Siti Khadijah beroyak benda betul berlaku sebagai menghibur hati Nabi. Tapi dengan keadaan Nabi Muhammad baik begitu pun orang tak ganggu dia ketika tu. Kenapa? Tok lebas seorang. Nabi Muhammad ketika tok lebas seorang. Tak boleh dengar orang. Lain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Banyak Arab Mekah Hunafa. Duduk sebagai tok lebas. Tok lebas siapa saya dulu lah. Arab Quraisy tak ganggu. Arab Quraisy tak pernah ganggu Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad perangai molek. Arab Quraisy tak ganggu orang lain yang Hunafa adalah yang menjadi tulbah. Tapi orang ganggu setelah Nabi Muhammad sebar benda ni pada orang lain. Ganggu sekali. Jauh dulu sampai sekarang lah tu. Jadi oleh demikian, kita berjuang Islam. Di kerajaan Kelantan buat Islam sebagaimana padan-padan dengan kuasa dia, tenaga dia. Dengan tujuan supaya kita tunaikan amanah Allah Taala. Kita manusia ni, Melayu baik, Cina baik, secara jelas Tuhan sebut, mu semua ni khalifatan fil ardh, khulafa, pengganti aku. Aku buat dunia dan tak ada makhluk boleh tahu bagaimana besar aku, nelan aku, kecuali aku buat orang. Kalau aku duduk seorang tak buat orang makhluk mana nak tahu mana kebesaran. Maka aku buat orang, dan orang ni pula ada Melayu, ada Cina, ada India, ada macam-macam benda. Dan orang tu aku kirim Nabi untuk nak ajar siapa aku dan siapa mu. Di antara benda yang dikandalkan oleh Allah Ta'ala ialah amru ma'ruf nahyu munkar. Tak banyak dua perkara ya Allah Ta'ala minta pada kita. Dengan bumi yang begini kaya dengan makanan, pakaian, dengan langit yang begitu kaya dengan cakrawala yang mengeluarkan bermacam-macam cahaya tiupan angin. Dia nak dua perkara ya. Al-fa'lu wa tarku, al-amru wa nahyu. Benda hak bahasa buat kena buat, benda bahasa tinggal kena tinggal. Tu je. Bukan banyak sangat. Hak bahasa buat kena buat. Hak bahasa tinggal tinggal. Kalau tidak begitu, pandailah aku buat. Neraka bukan jika muka dak, bukan tapak dak, neraka. Amba sebut cerita dan malam nak sebut lagi. Seorang pergi jumpa Imam Ibrahim bin Adham. Orang Iraq, waliullah. Iraq hok yang Yahudi baik, Amerika baik, duk bom habis-habisan supaya turas, supaya apa ni, keaslian Islam tu dihapuskan. Orang tanya dia, "Hei Ibrahim, boleh ke tidak aku buat maksiat Tuhan?" Dia kata boleh, tak ada apa. Nak maksiat dengan cara mana sekalipun, nak tinggal hukum Tuhan ke syariat Tuhan, boleh, tak ada apa. Cumanya gini, mau buat bumi lain. Mau buat bumi lain, buat langit, buat berapa, buat air hujan sendiri, buat bumi sendiri, buat buah durian sendiri, buat kelapa sawit sendiri, buat berapa sendiri. Paduk catanya atas tu, mengaku mu Tuhan, tak apa. Kata kawan tu, nak buat apa? Tak boleh. Tak boleh mengaku dah menghamba Tuhan. Yang kedua yang kata dia gini, setelah lagi. Bila malaikat maut mari, muslim pintu kemas. Kunci pintu kemas. Jaga dia masuk, malaikat maut. Yang duduk situ boleh seminggu, ni balik. Kata. Tak boleh juga. Kalau malaikat maut dah melekat.
Dinding semi depan dia boleh masuk dalam. Yang ketiga, bila masuk kubur kalau malaikat maut mari nak suruh amal, tenang. Tak boleh juga tu dia. Tak boleh berlaku perkara ngapi jadi hamba Tuhan. Hamba qali borah Tuhan. Senang je. Kita ada umpah pula bertahun-tahun ni. Dia tahun 50 sampai sekarang sampai malam ni. Nak minta ramah, kita ada orang ramah, terima hukum Tuhan. Kalau tak terima, buat bami sendiri. Tebal muka duk tebal mi orang pada gakoh Tuhan. Kita duk tebal mi Tuhan, gakoh Tuhan. Pasal muka tebal apa ni? Orang pergi ke rumah kita, makan nasi kita. Masuk dapur, dia masuk dalam. Basah. Jadi kalau setahu orang mari rumah kita, makan nasi kita, pas nak masuk dapur, masuk dalam, masuk bilik air berapa, berembah dengan tuan rumah dia. Ini Allah Ta'ala buat bumi pada kita. Jok tok nenek lagi hidup tak bumi Allah Ta'ala. Menapah dengan udara Allah Ta'ala. Minum dengan air sisi Allah Ta'ala. Segala-gala kemudahan mari pada Allah Ta'ala kita supaya hidup pada gakoh Tuhan. Tak kapan bahasa muka tebal. Tu muka tebal tu bahasa Kelantan habiran tu. Akhir sekali para hadirin semua. Kita duduk dalam suasana tahun baru. Di Malaysia tahun ni batal pesta menyambut tahun baru. Kenapa tak tahu Allah. Dalam Islam tidak ada sambutan tahun baru. Yang adanya menyambut hari baru. Tiap-tiap hari kita minta sambut dengan doa insaf. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alaina fid dunya wal akhirah. Kalau mari petang pula, Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Sampai akhir. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang kita diminta sambut dengan doa sepenuhnya supaya nikmat yang kamu beri pagi ni, jok petang ni pagi esok ni dalam penuh nikmat, dalam penuh perlindungan, dalam penuh sihat afiat, minta panjang jok dunia pakai akhirat. Rekennya akhirat lalu. Tahun baru tak ada. Sekali setahun menyambut. Ya, kita orang Islam diajar menyambut tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Nak tidur tu sebut lagi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta muta'na tatra. Nak tidur tu ya Allah itu aku nak tidur dah ni. Aku nak suruh balik segala amanah yang kamu letak pada aku nak padamu semula. Masa aku jaga jod pagi tadi sampai malam ni, gerak-gerik aku, mulut, lidah aku, perut aku sendiri, tulang aku semua bertanggungjawab aku. Mata ada kerja dia. Tangan ada nak pakuh apa, nak jamu apa, ada kerja dia. Kaki nak pergi ke mana, nak pergi masjid kau, nak pergi pak bola kau, nak pergi pak kedam niaga, pejabat kau. Ada kerja belakang. Dan ada panduan belakang. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Sekarang ni aku nak tidur, aku nak suruh belakang aku. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kerana aku reti, tak ada tempat nak nusuk, tempat nak berlindung kecuali padamu. Nabi Daud kata, kalau mu turun bala, aku nak pergi dulu mana? Nabi Daud tanya Tuhan. Ya Allah Tuhan aku, kalau Tuhan tanya Nabi Daud. Ya Daud, kalau aku buat turun bala, mana pergi dulu mana? Agak kita nak pergi dulu mana? Nabi Daud kata, aku nak duduk teribam. Kerana bila kita manu, menembak, kita nak ke depan, hak riba, tak kena. Ambil duduk teribam. Para hadirin semua, tu je benda kesimpulan. Duk balah pah dengan amnu lah, politik wan lah, gapo-gapo. Sudah dia ialah pada Allah. Tuan-tuan semua, kita pegang kajian. Orang sekarang. Ambo sendiri sebagai ketua kajian. Tak reti, serang ni apa? Tak kena berapa. Alhamdulillah 14 tahun, 15 tahun ni berkali. Dengan kerana Islam kita, tak pernah kita rapah lesen Cina. Hei Cina, aku nak rapah lesen. Tak. Hei India, aku nak cabut dulu orang muka berapa. Kan? Tak ada. Kita tunjuk pada orang ramai Islam ni. Kalau orang kata tak boleh, aku kata boleh. Dan mustahil Allah Ta'ala suruh buat Islam, tak kita kata tak boleh. Mustahil.
Mana boleh buat satu benda, Allah Ta'ala kata kena buat, tiba-tiba kata tak boleh, Tuhan. Mung tak kerti berapa, Tuhan, aku kerti. Mana boleh? Ni timbul masalah kapir. Kapir ni bujuk belum pada faham ada lagi. Kapir ada dah dalam Quran. Faham ni baru timbul 50 tahun je. Kapir dalam Quran ni 1400 tahun dah ada. Tersudut bimbel, kapir tu kapir lah. Kau mukmin. Quran terbuka pada sesiapa dia sekali tu. Jadi sikit kapir lepas ni kapir kau orang. Dah kapir tak saya kata guna kapir. Cuma cara. Amo dah sebut semua. Doktor bila doktor kata pak cik ni kiman ni. Mana boleh. Tak apa pak cik. Saya tidak mengkecimanikan pak cik. Belum pada pak cik mari dikecimani ada dah. Saya amo tu dua ayat ya. Nak percaya kata saya percaya sudah. Yalah. Kan payah sangat. Sikit-sikit pah kapir kat orang. Hidup sibuknya mung. Orang lain tak pun. Dia makan lada pedah. Setuju lain pun tak siap basuh kain. Ke mana? Iyaka antabtala bil ma'i. Beringat sikit masuk air tak apa tapi jangan basuh kain. Basuh kain, tak basuh kain wan. Tujuh lain. Hadirin sekalian, simpulannya tazkirah sama ada dengan mulut, sama ada dengan praktikal sebuah kajian cara Islam. Kita mengadakan kajian dalam bentuk Islam atas dasar Islam, pada tazkirah pada orang lain, khasnya kepada orang yang mengatakan Islam ini tak boleh nak guna, nak Amerika Yahudi dan kuncu-kuncu dia. Amerika pun kata tak boleh, bahaya, teror lah, pengganah lah, macam-macam. Yahudi lebih lagi, engkau Yahudi ni apa akad dia. Jadi boleh demikian kita beri penemalan itu syukur pada Allah SWT, dan kita semaya ajak tadi beramai-ramai, lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Kita minta Allah Ta'ala lindungi kita. Tak ada yang boleh melindungi. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tak ada tempat aku nak menusuk, tak ada tempat aku nak berlindung daripada azabmu kecuali padamu juga. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu buat turun. Wa nabiyyika allazi arsalta, dan nabi kamu akan kirim. Dan nabi kata kalau mu nak tidur baca hak ni, kalau mati fitrah. Mati betul dengan sebagaimana sedia kala. Para hadirin sekalian, akhir sekalinya tabung derma tsunami dan banjir lah. Alhamdulillah hari Jumaat lepas kita lancar dalam masa Dewan Zul baru-baru ni, dulu hari Jumaat dulu sambutan cukup baik. Alhamdulillah kita Kelantan ni terkenal dengan suka buat kebajikan. Cuma jam hari tu buat kebajikan ni buat surah. Sebab kata kebajikan buat surah, buat makluk 2, 3, 4 senarah kebajikan. Lah ni dunia fikiran kita semakin terbuka, dunia semakin luas. Maka kebajikan ni sampai ke peringkat kita sanggup derma, duit kita walau bagaimana miskin sekalipun, kena Kelantan rakyat miskin, tapi hati kaya. Hati kita kaya, kita boleh keluar duit. Dan Allah Ta'ala tahu manusia ni, Allah Ta'ala bubuh dalam perut manusia ni syuh makna kedekut. Kita sifat kedekut, Allah Ta'ala beri. Dan kita juga bersifat murah, Allah Ta'ala juga beri. Kedekut pun kita, murah pun kita, menakut pun kita, berani pun kita, rajin pun kita, malah pun kita. Apa lagi? Sifat yang berpasangan ada sama-sama. Tujuannya supaya nak coba. Nak coba dia pakai hak mana? Pakai hak kedekut ke? Pakai hak hati baik. Pakai hak penakut ke? Pakai hak berani. Pakai hak rajin ke? Pakai hak malah. Itu dia, itu orang itilah. Allah Ta'ala tahu manusia ni kedekut. Maka Allah Ta'ala guna bahasa Al-Quran itu cukup kagumkan. Allah Ta'ala kata, man yuqdillaha qardan hasanan. Man dhalladhi yuqdillaha qardan hasanan fi dha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Mana siapa gak we? Ya ramai Tuhan kata siapa ramai-ramai ni orang yang sanggup wibutan kat aku. Allah Ta'ala minta tawar diri nak buatan duit dengan kita. Nak minta kedekut. Kalau buatan tu boleh sikit kerana bayar balik. Cara psikologi yang Allah guna dalam Quran cukup kesan. Dan boleh jadi kita menitis air mata. Ya Allah, itu aku mungkaya kan. Minta buatan dengan aku. Boleh jadi kita menitis air mata. Kerana cara bahasa Tuhan itu begitu sekali.
melembutkan hati kita. Dan Tuhan kata, jangan aku berjanji, kalau ibu tanya kat aku, jangan menderma maksudnya, aku akan balas. Ini lipat kali ganda. Mengikut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ikut Allah, ganda Tuhan kanak, siapa di kanak kita. Mana orang ikhlas? Beri sikit pun dah ikhlas, beri banyak pun dah tak ada ikhlas. Jadi, bila kita bercakap Islam, baik hadramu, apa, kena ingat, ikhlas. Makkah, ikhlas. Semaya, ikhlas. Berkahwin, ikhlas. Bercerah pun mesti ikhlas. Barulah betul-betul hidup kita atas muka dunia sebagaimana yang Allah nak. Para hadirin semua, mengucap terima kasih sekali lagi, syukur kepada Allah, dan aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.